ألف لام را. Baik. Ni guru-guru Imam Ahmad. Ini sebahagian, tuan-tuan. Banyak lagi guru dia. Ni sebahagian. Siapa guru dia? Pertama, Abu Yusuf. Abu Yusuf ni anak murid kanan Abu Hanifah. Anak murid kanan Abu Hanifah. Dia belajar dengan Abu Yusuf. Maka asas mazhab Hanafi ada pada dia. Pada permulaan dia belajar dengan Abu Yusuf. Kemudian dia pergi belajar dengan Humaid ibn Bashir al-Wasiti. Ini ulama hadis. Dia pergi belajar hadis daripada Humaid yang berada di bandar Wasit, Iraq. Setelah dia mengaji dengan Humaid, dia rasa cinta dengan ilmu hadis. Belajar dengan Abu Yusuf, dia banyak belajar fiqh yang berdasarkan qiyas. Sebab Abu Hanifah ni dia lebih suka kepada qiyas, kan? Sebab tu dipanggil madrasah Ahlul Ra'i. Pemikiran golongan-golongan qiyas. Bila dia belajar dengan Humaid, dia suka dengan hadis dan dia meneruskan ilmu hadis, mencari guru-guru. Dia mengembara daripada Iraq, dia keluar daripada Baghdad. Dia keluar, dia pergi ke Basrah, dia pergi ke Kufah, dia pergi ke Hijaz, dia pergi ke Syam, dan dia pergi ke Yaman. Dan dia pernah buat haji secara berjalan kaki. Hebat. Dia bukan buat haji semata-mata, berkali-kali dia pergi haji jalan kaki. Bukan nak buat haji macam kita pergi melancong, jalan-jalan. No. Dia buat haji berkali-kali. Kerana zaman itu, cara untuk bertemu dengan alim daripada serata dunia, tempatnya adalah di Mekah, waktu haji. Dia mengembara. Di Yaman, dia jumpa dengan Abdul Razak Ibn Humam, penulis kitab Musannaf Abdul Razak. Dan Abdul Razak puji Imam Ahmad bin Hanbal. Anak murid dia yang hebat, dia kata. Dia pergi dengan Yahya bin Ma'in. Dia pergi ke Mekah, dia bertemu dengan Al-Imam Syafi'i. Dia bertemu dengan Imam Syafi'i. Dan dijumpa dengan Sufyan ibn Uyainah. Dia pergi ke Kufah, dia berjumpa dengan Al-Thawri. Kemudian dia jumpa dengan Waqi' Abdul Jarrah. Waqi' ni guru kepada Imam Syafi'i, guru juga kepada Imam Ahmad. Hebat ni tuan-tuan, ini semua guru-guru yang hebat. Abdul Rahman bin Mahdi, tokoh hadis yang besar. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, tokoh hadis yang besar. Ini kalau kita dapat guru-guru macam ni tuan-tuan, bangga kita. Kerana guru pun hebat lah. Tapi Imam Ahmad dia tak bangga dengan guru dia lah. Dia pun hebat lah. Ada orang kadang dia jaja nama guru je kan, tapi dia tak hebat mana pun. Tak boleh lah. Belajar dengan guru yang hebat, paling tidak kita ada something yang kita bawa. Anak murid dia, ni anak murid dia. Sebab tu saya kata, tak padan hanya jaja nama guru yang hebat kalau kita tak produce anak murid yang hebat. Anak murid dia pun hebat. Siapa anak murid dia? Al-Bukhari. Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Kalau hari ni kita baca Sahih Bukhari, bagi tahu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu adalah anak murid kepada Ahmad bin Hanbal. Bukan Bukhari saja, Imam Muslim pun anak murid dia. Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi juga anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Daud, pengarang kitab Sunan, yang kita kata Sunan Abi Daud, juga anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kita ada Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi yang merupakan ulama hadis, pengkaji hadis, pengkritik hadis, komen perawi-perawi hadis, juga anak murid Imam Ahmad. Abu Zur'ah Ar-Razi juga. Abu Bakar Al-Athram,
dan akhir sekali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maksudnya Imam Ahmad guru kepada Imam Bukhari, dalam masa yang sama dia anak murid kepada guru kepada Imam Syafi'i, dalam masa yang sama dia anak murid kepada Imam Syafi'i. Saling belajar, mempelajari. Dia ambil pada orang ni pun ambil pada dia. Dalam masa yang sama dia guru, dalam masa yang sama dia murid. Ni senarai anak murid dan guru Imam Ahmad bin Hanbal yang hebat. Ada ramai lagi, tapi saya tak sebut semualah. Ini yang saya sebut yang hebat, anak murid yang menonjol. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal sebagai seorang alim yang tawaduk dan seorang alim yang bertakwa. Apa bukti dia tawaduk? Dia tak pernah berbangga dengan keturunan dia. Ada orang tanya dia, engkau Arab eh? Dia tak sebut. Berkali-kali dia tanya, engkau Arab eh? Dia tak sebut. Sehingga akhirnya dia kata, nahnu qaumun masakin. Kami adalah kaum yang miskin. Zaman tu, kalau kita ni orang Arab, kira hebat tuan-tuan, zaman tu. Sebab tu, sebahagian mazhab, dia cuba bincang, bak kufuk tak kufuk menikah ni. Orang Arab tak kufuk kalau kahwin dengan orang yang bukan Arab. Kenapa perbahasan tu muncul? Kerana ni. Sebab zaman dulu, Arab ni dianggap sebagai bangsa yang hebat. Kerana mereka ini pemerintah. Macam kita lah duduk kat Malaysia ni. Orang Melayu merintah. Nampak bangla pandang rendah ya. Kita tak pernah keluar negara. Cuba duduk kat Jordan. Orang Jordan nampak orang Melayu ni lagi. Dia panggil orang Melayu ni Alibaba ya. Sebab dia tak boleh beza. Dia tengok kita, dia gelak-gelak. Dia kata, Yaban, Jepun. Saya pun heran. Ni muka Jepun. Saya tak boleh nak cerna maklumat tu. Gelong muka Arab ni kan. Dia tak boleh beza. Muka Jepun dengan muka aku, dia tak boleh beza. Punya jauh. Timur dan barat kan. Tapi dia gelak-gelakkan kita. Kerana apa? Kerana manusia begitulah. Mana-mana orang yang minoriti akan dipandang rendah. Zaman tu macam tu. Bila orang Arab ni kira bangga. Sebab dia pemerintah, pemilik dinasti, tamadun yang besar. Orang tanya kau Arab kan? Tambahan pula zaman tu, zaman di mana orang mengaji hadis ni, orang yang jadi ulama hadis ni, kebanyakan mereka bukan Arab. Yang Arab ni Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi majoriti bukan Arab. Imam Bukhari bukan Arab, daripada Uzbekistan, Bukhara. Muslim daripada Naisabur. Ibnu Majah daripada Qazwin. Abu Daud Sajistan. So mereka bukan Arab asalnya. Jadi bila Imam Ahmad ni Arab dia, orang tanya, kau Arab kan? Nahnu qaumun masakin. Kami adalah kaum yang miskin. Dan Imam Ahmad ni, dia cuba untuk mengamalkan hadis sahih yang beliau tahu, walaupun sekali. Dia pernah jumpa satu hadis, Nabi pergi berbekam dan bagi upah pada orang yang bekam dia. Dia pun buat juga. Dia pergi bekam, lepas tu dia bagi upah pada orang yang buat bekam. Pasal apa? Pasal aku tahu hadis ni sahih, paling tidak sekali aku nak buat. Kan macam orang kita. Tahu hadis ni sahih. Sahih hadis ni. Tak payahlah, orang kita dah buat macam ni dah. Jangan ubah-ubah, pening kepala. Dia seorang je pening, orang lain okey je. Tapi dia anggap tu lah. Dia anggap dia itu adalah masyarakat. Kalau dia pening, satu masyarakat jadi pening. Masalah. Imam Ahmad tak macam tu. Satu hadis dia tahu. Satu hadis tu dia buat. Paling tidak sekali untuk dia amal. Paling tidak dia akan jadi orang yang mengamal